Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua murid tahun 4 GG. Kita bertemu pada hari ini untuk mata pelajaran Matematik tahun 4 dalam tajuk anggaran. Untuk itu sila rujuk buku teks anda muka surat 13 sehingga muka surat 14. Sebelum kita memulakan tajuk ini, saya nak kita imbas kembali topik ini yang kita belajar di tahun 3 yang lepas. Di tahun 3 yang lepas, kita belajar menyatakan anggaran set rujukan menggunakan 3 perkataan utama, iaitu lebih kurang, kurang daripada dan lebih daripada. Ini yang kita belajar di tahun 3 yang lepas. Sebagai contoh, perkataan lebih daripada. Ada 2 orang Ultraman di sini. Dan set rujukan dia adalah Ultraman Taro. Lihat jisim Ultraman Taro. 70 kilogram. Jadi cuba kamu anggarkan jisim Ultraman Z dengan perkataan lebih daripada. Untuk menganggarkan jisim Ultraman Z, kita boleh gunakan ayat ini. Jisim Ultraman Z lebih daripada 70 kilogram. Jadi itu yang kita belajar di tahun 3 yang lepas menggunakan perkataan lebih daripada. Kemudian kita gunakan perkataan kurang daripada. Dan sekarang kita lihat Ultraman Z diberikan jisim di sana, di mana jisim Ultraman Z adalah 100 kg. Jadi cuba kamu anggarkan berapa jisim Ultraman Taro. Kita boleh katakan begini dengan perkataan kurang daripada. Okey, anggarannya begini. Jisim Ultraman Taro kurang daripada 100 kg. Jadi bila kita lihat, bila kita nampak kedua-dua Ultraman ni, memang kita kelihatan bahawa Ultraman Taro itu lebih kecil. Jadi kita dapat anggarkan bahawa Ultraman Taro tidak akan lebih 100 kg. Jadi kita boleh katakan kurang daripada 100 kg. Jadi itu cara membuat anggaran di tahun 3 yang lepas. Dan seterusnya, anggaran kuantiti dengan nombor yang hampir. Sebagai contoh, 2 botol ini. Okey, 2 botol ini. Di mana botol A 100 ml dan botol B tidak dinyatakan. Jadi, berapa isi padu air di dalam botol B? Boleh tak kamu anggarkan? Jadi, untuk menganggarkan ini, kita boleh guna perkataan lebih kurang. Jadi, kita boleh bandingkan kedua-dua botol ini. Lihat garisan. Kita boleh buat garisan di sini. Dan kelihatan botol ini adalah lebih banyak dan botol ini kelihatannya separuh. Separuh daripada botol A. Jadi 100 ini kita boleh bahagikan 2. Dan ini kita katakan separuh. Jadi ini 100 tadi ada 2 bahagian. Jadi 50-50. Jadi kita boleh katakan isi padu air dalam botol B lebih kurang 50 ml. Itu perkataan lebih kurang. Jadi ini yang kita belajar di tahun 3 yang lepas. Jadi sekarang kita pergi kepada tajuk kita pula. Apa yang kita belajar di tahun 4 ini? Di tahun 4 ini juga ada perkataan yang sama. Jadi perkataan ini sangat penting supaya bila kamu nampak sesuatu benda itu untuk dianggarkan, kamu boleh anggarkan dia. Okey, sebagai contoh, lihat dialog di sini. Cikgu tersebut meminta muridnya meneka bilangan berbola air di dalam balang B. Di dalam balang B ini. Dengan rujukan balang A.
Balang A 20,000 berbola air. Okey, perhatikan murid yang pertama. Apa yang dia katakan? Bilangan berbola air di dalam balang B mesti kurang daripada 20,000. Adakah logik? Ya, logik. Sebab apa? Balang A ni memang banyak dan balang B tengok separuh sahaja. Jadi memang logik dia kurang. Mesti kurang. Jadi kamu tak boleh cakap 25,000. Sebab balang B itu memang lebih sedikit. Okey. Dan tengok murid yang kedua. Dia kata lebih kurang 10,000. Adakah apa yang dia katakan ini betul? Ya, apa yang dia katakan ini betul. Dan jawapannya mesti lebih kurang 10,000 dan tak mungkin 20,000. Dan murid yang ketiga dia kata hampir 10,000. Adakah apa yang dia cakapkan ini betul? Pun masih betul sebab tidak melebihi 20,000. Jadi perkataan di sini dia masih gunakan lebih kurang. Kurang daripada. Ini kita pernah belajar di tahun 3 dahulu. Okey, cuba tengok bola ini. Bola A dan bola B. Ada dua kumpulan bola di sini, iaitu bola A, bola B. Dinyatakan bola B adalah 10.000. Kumpulan bola A ini ada 1,000 biji bola. Boleh tak kamu anggalkan berapa bola B? Jika bola A 1,000, berapa biji bola B? Untuk membuat anggaran ini, seperti yang saya buat tadi, di yang botol tadi, kita buat perbandingan. Bila kita bandingkan, kita boleh gunakan pembaris yang lurus. Okay, gunakan pembaris yang lurus untuk membuat garisan. Okay, buat garisan seperti ini supaya kamu boleh nampak perbandingan dia. Jadi bila kita dah buat garisan, barulah kita akan nampak. Tengok yang ini separuh. Ini separuh. Jadi bola A ini separuh daripada, sebenarnya bola A ini separuh daripada bola B. Dan separuh bola B itu adalah 1,000. Jadi agak-agak kamu berapa bola B? Sebab bola A itu separuh daripada bola B. Okey, kita buat garisan. Bola A adalah 1,000. Jadi bola B semestinya sini 1,000, sini 1,000. Sebab ini tadi separuh dia. Ini separuh dia. 1, 2, separuh dia. Jadi maksudnya bola B 1,000 tambah 1,000. Jadi bola B adalah 2,000. Di bola B adalah 2,000. Jadi macam itulah cara kita membuat anggaran. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya adalah saya boleh katakan ini botol lah. Okey, ataupun balang kaca, di mana balang kaca A mengandungi 4,000 ml. Isi padu balang A adalah 4,000 ml air. Jadi berapakah air di dalam balang B? Untuk menjawab soalan seperti ini, kamu kena buat satu garisan yang hampir sama, yang macam ni. Yang hampir sama membahagikan balang A tadi. Jadi balang B, balang A ni kita tengok ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bahagian. Oleh kerana dia 4,000, satu bahagian adalah 1,000.
maafkan saya. 1000, 1000 dan 1000. Jadi maksudnya balang A ini ada 4 bahagian 1000, 1000. Jadi dan sekarang kelihatan jelas bahawa ini adalah 1000 juga. 1000 mililiter. Jadi begitulah cara kita membuat perbandingan. Okey, sekarang tali. Kita membuat anggaran tali ini. Okey, kamu sekarang berada di tahun 4 dan siapa yang ahli pengakap nanti, kamu akan tahu ini ikatan apa. Okey, nanti dah belajar di pengakap, kamu ingat ikatan ini ikatan apa. Okey, untuk membandingkan tali ini, kita kena letakkan tali ini selari. Okey, letakkan tali ini selari. Dan ini pun selari. Jadi, bila dah selari, baru kita boleh buat perbandingan dia. Okey. Sekarang kita bandingkan. Okey, ini adalah garisan untuk kita membuat perbandingan. Jadi sekarang ini pun dia sudah buat selari. Jadi sekarang kelihatan tali A ini lebih panjang daripada tali B. Tali B ini 100 cm. Jadi, kita boleh katakan, jika ini 100 cm, ini akan 100 cm. Dan ini pun 100 cm. Sebab B ini separuh daripada A. Jadi, tali A, kita boleh katakan 200 cm. Lebih kurang 200 cm. Itu anggaran untuk tali A. Jadi sebagai rumusan kita, anggaran ini sangat penting dalam kehidupan kita seharian. Contohnya anggaran kuantiti ini penting untuk mengelakkan pembaziran. Sebagai contoh, kita membuat anggaran perbelanjaan harian ataupun perbelanjaan harian kita. Ini untuk mengelakkan pembaziran supaya kita tidak terlebih membeli dan terlebih menggunakan wang kita. Jadi anggaran ini sangat penting. Selain daripada itu, anggaran juga penting kepada ibu-ibu ataupun yang memasak di dapur ataupun yang membuat perniagaan, memasak ke menjual makanan. Sebab kita dapat menganggarkan kuantiti makanan yang perlu dimasak. Okey, jadi ini juga untuk mengelakkan pembaziran dan mengatasi kerugian kepada yang berniaga. Jadi untuk topik ini itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.